Bukit Seraya terletak di mana? Apakah misteri Bukit Seraya? Pasti kawan-kawan ingin tahu. Kalau ingin tahu, ikuti terus video ini. Cerita Bukit Seraya bukan berlega di kalangan masyarakat setempat, malah mendapat tempat di rancangan Misteri Nusantara terbitan TV3. Apabila TV3 melalui rancangan Misteri Nusantara membuat pergambaran, sudah pasti misteri kan? Malah rombongan Misteri Nusantara yang disertai oleh orang kampung juga hampir sesat di atas Bukit Seraya 3 dalam perjalanan balik. Jadi ikuti terus video ini kalau nak tahu ceritanya. Dalam siaran yang akan datang, saya akan bercerita apa itu orang bunian. Apakah jenis jin atau manusia? Mengapa kita menyebutnya sebagai orang bunian? Nak tahu? Tunggu siaran yang akan datang. Sebelum itu, saya dedahkan dulu apa yang misteri di Bukit Seraya. Sebelum itu, apa kata kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla keizinan untuk terus bersama-sama di sini. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Pada kesempatan ini, saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Terlanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan. Untuk subscribe, kawan-kawan hanya perlu klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau atas video yang terdapat watermark. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Saya berdoa agar kawan-kawan sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya, kawan-kawan boleh ke YouTube dan type nama saya, Azzaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Bagi penduduk yang tinggal di kawasan sekitar Bukit Mentajam, Pulau Pinang, khususnya macam Mubuk, Bukit Teh, Cerok Tok Kun bawah dan atas,
Nama Bukit Seraya bukanlah sesuatu yang asing. Zaman dulu, sekitar tahun 70-an, orang-orang Melayu akan mandi Safar pada bulan Safar di pantai. Bagi penduduk kawasan Bukit Seraya seperti macam Ubuk, Bukit Ter, Cerok Tok Kun, bawah dan atas, sering naik Bukit Seraya untuk acara mandi Safar. Dalam keadaan biasa, anak-anak muda, lelaki akan naik Bukit Seraya untuk memancing dan mandi. Ini kerana di atas Bukit Seraya terdapat sebuah empangan dibangunkan penjajah British sekitar tahun 1950-an. Ia dipercayai dibina untuk dijadikan kawasan tadahan air bagi kegunaan stesen kereta api di Pekan Bukit Mentajam. Zaman itu, kereta api memerlukan air kerana menggunakan wap untuk menggerakkan kereta api. Ketinggian Bukit Seraya adalah sekitar 337 meter dari aras laut. Terletak di antara Bukit Mentajam dan Bukit Kolam, berhampiran Cerok Tok Kun bawah. Kalau kita hendak ke Bukit Seraya, kita boleh pergi melalui Cerok Tok Kun bawah dan atas, juga melalui Macang Bubuk. Sekiranya melalui Macang Bubuk terdapat tangga batu sebanyak lebih kurang 500 tapak. Kalau melalui Cerok Tok Kun atas, kita akan dapat melihat rel kereta api. Namun diyakini rel kereta api itu telah hilang dicuri orang. Kalau melalui Macang Bubuk, rasanya kesannya masih boleh dilihat. Dipercayai tangga batu itu banyak musnah apabila sebuah syarikat mengorek dan mengambil paip air itu. Sayang, hasil peninggalan sejarah diambil dan dijual demi kerana wang dan ringgit. Inilah sifat kerakusan manusia yang jelas hanya mementingkan wang dan ringgit. Saya telah menulis cerita Bukit Seraya dalam blog Nur Zaman Online agak lama dulu. Suatu hari, saya mendapat panggilan telefon daripada staf TV3 untuk rancangan Misteri Nusantara. Mereka meminta saya membantu kerana mereka akan mengambil cerita Bukit Seraya untuk slot Misteri Nusantara. Saya kata boleh. Tapi mereka kena sediakan sagu hati untuk beberapa orang, terutama orang yang akan pandu arah naik dan pencerita yang sudah agak tua untuk naik bukit itu. Mereka bersetuju, jadi saya mengatur perancangan untuk itu. Saya perlukan seorang pemandu arah kerana orang kampung sudah lama tak naik Bukit Seraya. Selepas remaja, lelaki, anak kampung pergi memancing dan mati lemas di empangan itu pada 11 petang sekitar tahun 80-an. Orang yang pandu arah ini selalu naik Bukit Seraya kerana mencari hasil hutan. Selepas mendapat berita kematian itu, orang kampung membuat laporan polis dan naik untuk mencari. Tapi malangnya tidak ditemui. Orang-orang muda dari kampung bermalam di tepi kolam atas Bukit Seraya. Mereka yang berkampung di atas Bukit Seraya memberitahu pada malamnya mereka merasakan kawasan itu dilanda ribut besar. Namun keesokan harinya, mereka melihat kawasan itu biasa-biasa saja
tidak ada kesan macam dilanda ribut. Akhirnya ketua kampung Pak Tamleh naik Bukit Seraya. Sebelum Pak Tamleh naik rakit yang dibuat oleh anak-anak muda kampung, Pak Tamleh meminta buluh panjang. Buluh panjang itu Pak Tamleh guna untuk mencari mayat di dalam empangan itu. Akhirnya sampai di suatu tempat, Pak Tamleh meminta anak muda yang ada di atas rakit bersamanya menyelam ikut buluh itu. Katanya mayat ada di bawah. Alhamdulillah, mayat betul-betul ada di situ dan mereka membawa naik. Selepas itu orang kampung sudah tidak lagi naik Bukit Seraya untuk berkelah atau memancing. Menurut cerita, lama sebelum itu sudah ada yang mati lemas di empangan itu yang terdiri daripada seorang remaja Cina dan seorang lagi remaja India. Terdapat juga orang kampung yang naik memancing dan berkelah. Ternampak sepasang itik angsa di tengah kolam. Berbagai lagi cerita aneh di situ. Namun cerita yang paling berkesan dan dilihat oleh orang kampung dengan nyata di mana Saleh bin Lazim, yang orang kampung panggil Leh Gila, dikatakan gila selepas menembak kera putih di atas Bukit Seraya. Ketika itu Saleh Lazim bertugas sebagai AC yang mengawal empangan air itu. Selepas menembak kera putih, Saleh Lazim membuang senapang dan berlari turun dan gila sampai akhir hayatnya beberapa tahun yang lepas. Cerita ini diceritakan oleh Tahaman Awang, orang kampung yang sama-sama bertugas sebagai AC waktu itu. Walaupun Saleh bin Lazim ini orang panggil Leh Gila, tapi kalau dia makan di kedai, dia akan bayar. Dan kalau tak ada duit, dia akan minta dengan orang-orang yang dia kenal. Lagi satu, Leh Gila tidak suka duduk di satu tempat. Ada orang kampung yang membuat pondok, suruh dia duduk, tapi dia tak duduk. Leh Gila akan merayau dalam kampung, di mana dia rasa nak tidur, dia tidur. Dia tak kacau orang, dan budak-budak pun tak takut dekat dia. Apabila waktu nya tiba, kru misteri Nusantara yang diketuai oleh Shanun Hanif kalau tak silap, dan disertai oleh beberapa orang kampung. Di samping mereka yang terlibat akan diwawancara serta Yaakob yang akan menjadi pemandu arah. Sampai di bahagian bawah empangan, kru TV3 ingin memulakan syuting di sebuah bangunan lama. Di sini saya dapat belajar sedikit teknik penggambaran untuk slot seram. Selepas itu kami naik ke kawasan empangan menuju ke kawasan air terjun Tok Janggut. Sepanjang perjalanan, Yaakob yang menjadi pemandu arah telah mencantas pokok-pokok kecil untuk membuat laluan. Apabila sampai di kawasan air terjun Tok Janggut, Yaakob memberitahu kami dia akan buat kerja dia mencari sumber hutan, dan dia menyuruh kami balik ikut jalan yang telah dicantas dan bertemu di tempat yang kami mula-mula syuting. Selepas habis penggambaran, Shanun Hanif yang mengetuai kru misteri Nusantara meminta pelatih industri
mengambil air terjun Tok Janggut dan berkata, hanya ini khazanah Bukit Seraya yang boleh diambil. Apabila mendengar kata-kata itu, saya pun mengambil sebotol kecil air mineral. Hanya itu yang saya ada waktu itu untuk mengambil air terjun Tok Janggut. Air terjun Tok Janggut memang lain dari yang lain kerana di atasnya tidak ada parit atau sungai. Air terjun Tok Janggut, airnya datang dari alur bawah tanah. Jadi selepas siap pergambaran, kami berjalan balik mengikut jalan yang dipangkas oleh Yaakob. Tapi sampai di suatu tempat kami terkejut. Terdapat dua jalan yang dipangkas. Setelah bincang kami mengambil salah satu jalan. Dan apabila beberapa minit berjalan, kami dihalang oleh hutan yang cukup tebal. Baru kami sedar, kami telah mengambil jalan yang salah. Kawan-kawan kampung waktu itu mula panik dan memanggil Yaakob. Beberapa orang menegur kerana dalam hutan kita tidak boleh memanggil macam tu. Takut benda lain yang menyahut. Kami berjalan patah balik perlahan-lahan mencari tempat di mana kami buat silap tadi. Alhamdulillah, kami berjumpa tempat itu dan mengikut arah yang satu lagi. Akhirnya kami sampai di tempat pertemuan yang dijanjikan. Apabila sampai di bawah, kami singgah minum. Gila ada di kedai itu. Tapi sayang, kru misteri Nusantara mengambil angle lain. Saya agak ralat bab ini. Suatu perkara yang tidak disedari oleh orang kampung, air terjun Tok Janggut yang dikatakan oleh Shannon Hanif khazanah Bukit Seraya memang lain dari yang lain. Saya ambil sebotol kecil air mineral dan simpan di rumah. Suatu ketika apabila mak saya sakit, saya panggil Abang Cuk, orang Bukit Teh, datang berubat. Lalu masa minum, saya bercerita mengenai air terjun Tok Janggut yang saya ambil. Abang Cuk ingin melihatnya. Apabila saya ambil dan serahkan kepada Abang Cuk botol itu, dia tengok dan berkata, airnya bersinar-sinar. Air seumpama ini kalau dibuat air tawar cukup bagus. Barulah timbul kekesalan saya tak ambil banyak. Tapi apa nak buat? Masa sudah berlalu. Semasa anak-anak muda kampung naik Bukit Seraya, saya tak begitu sihat nak ikut naik. InsyaAllah. Di masa depan, jika anak-anak muda kampung naik dan saya kembali sihat, saya akan turut serta dan saya akan ambil air dari air terjun Tok Janggut untuk disimpan. Saya berharap cerita ini dapat menimbulkan kesedaran dan memberikan manfaat kepada kita. Kesedarannya, kita perlu memelihara peninggalan sejarah supaya generasi terkebelakang tidak mengatakan cerita itu semuanya mitos. Saya yakin tembok empangan itu kalau boleh dijual dan jadi duit, sudah lama tidak ada. Begitulah rakusnya manusia zaman ini. Apa yang menjadi duit tidak akan dibiarkan begitu saja. Saya juga berharap agar kawan-kawan
Yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video-video yang telah diupload. Begitu juga bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini di samping terus mengikutinya. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang. Kita semua tahu media sosial sekiranya kita mengikutinya, tambah lagi kalau kita like dan komen status atau video, kita akan hidup dan akan sampai kepada lebih banyak orang. Oleh itu, bantulah saya dengan mengikutinya dan like, komen serta subscribe channel ini. Sekian dulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.